Prinsip-prinsip biomekanik dalam gimnastik. Biomekanik merupakan kajian saintifik mengenai aplikasi prinsip-prinsip mekanik dalam pergerakan manusia. Dua perkara iaitu hukum pergerakan dan pusat graviti menjadi perhatian utama. Kedua-dua aspek ini mempengaruhi teknik melakukan aktiviti gimnastik. Prinsip biomekanik yang pertama ialah hukum inersia. Menurut pentafsiran hukum ini, sesuatu jasad akan kekal dalam keadaan statik atau bergerak secara lurus kecuali apabila ada daya terkena ke atas jasad itu. Pendek kata, daya diperlukan untuk menghasilkan pergerakan dan juga untuk mengubah hala jasad yang sedang bergerak. Contoh operasi hukum inersia ialah menukar satu kedudukan ke kedudukan yang lain. Misalnya, seseorang yang setelah mengimbangi dirinya dalam beberapa saat dalam kedudukan dirian kepala, meluruskan tangannya dengan menekan kuat kedua tapak sokongannya. Dengan itu, kedudukan berubah ke dirian tangan. Pergerakan ini berlaku adalah hasil tindakan daya otot tangan. Tanpa daya, gerakan ini tidak dapat dilakukan. Prinsip biomekanik yang kedua dalam gimnastik adalah hukum pecutan. Mengikut hukum ini, sesuatu jasad yang bergerak akan kekal lajunya sehingga ada daya yang bertindak ke atasnya. Perubahan laju adalah berkadar dengan daya yang bertindak. Implikasi hukum pecutan. Untuk mempercepatkan pergerakan sesuatu jasad, daya perlu ditambah. Manakala untuk melambatkan pergerakan sesuatu jasad, daya perlu dikenakan dari hala yang bertentangan. Daya yang diperlukan bergantung kepada beratnya sesuatu jasad itu. Prinsip biomekanik yang ketiga dalam gimnastik ialah prinsip hukum aksi reaksi. Pentafsiran asas mengenai hukum ini adalah setiap tindakan oleh sesuatu jasad ke atas jasad yang lain akan menghasilkan sesuatu tindak balas yang sama kuat dari hala yang bertentangan oleh jasad yang kedua. Contoh operasi hukum aksi reaksi ialah pergerakan dari kedudukan dirian kepala sudut. Misalnya, semasa peserta bergerak dari kedudukan kepala sudut ke kedudukan kepala tegak, dia terpaksa berhati-hati kerana pergerakan kaki ke keadaan tegak boleh menjejaskan imbangannya. Sebagai tindak balas kepada pergerakan kaki ke atas, peserta biasanya melentikkan badannya ke hala yang bertentangan. Lentikan ini membolehkan peserta mengimbang dengan lebih terjamin kerana pusat graviti badannya berada di atas dan di tengah-tengah tapak sokongan. Guling hadapan. Dalam keadaan berdiri, lutut dibengkokkan. Tangan diangkat lurus ke hadapan. Letakkan kedua-dua tapak tangan di atas lantai dengan jarak seluas bahu. Jongkitkan badan dengan meluruskan lutut dan menolak ke hadapan dengan pangkal jari-jari kaki. Kepala ditundukkan ke dada, tangan dibengkokkan dan bahu dibiarkan menyentuh lantai. Rapatkan dagu dan lutut ke dada. Kesalahan yang sering dilakukan bagi guling hadapan ialah kaki tidak dirapatkan ke dada. Berikut merupakan aktiviti guling hadapan. Dagu serta lutut tidak dirapatkan ke dada semasa melakukan gulingan. Tangan tidak melakukan tolakan. Menggunakan bahagian kepala semasa melakukan guling hadapan. Kepala terlalu rapat dengan jari tangan. Ini menyebabkan pergerakan gulingan terhentak di atas bahagian belakang. Guling belakang. Pertama, mencangkuk dengan lengan lurus ke hadapan.
Seterusnya, lutut dilipat ke dada, tangan dibawa awal ke atas bahu. Seterusnya, tolak dengan kuat dan kekalkan lutut dilipat. Dan yang terakhir, tolakkan diteruskan sehingga mendarat atas pangkal jari-jari kaki. Kesalahan yang kerap berlaku semasa melakukan guling belakang ialah tangan tidak melakukan tolakan. Berikut merupakan aktiviti guling belakang. Berguling dan mendarat di atas lutut, berguling di atas sebelah bahu sahaja, dan kepala yang didongakkan semasa melakukan gulingan. Siku tidak dirapatkan ke sisi badan. Cara melakukan putar roda ialah berdiri sisi, kaki mengangkang, tangan mendepa dan badan dicondongkan mahala arah yang berlawanan. Video ini memaparkan kesalahan yang kerap dilakukan di dalam guling belakang. Kesalahan yang terdapat dalam video ini ialah berguling dan mendarat di atas lutut. Di tanah sambil lenjangkan kaki kanan. Diikuti oleh kaki kiri dan tangan kanan menyokong sama di tanah. Jarak kedua-dua tangan adalah lebih kurang 0.6 meter dan sebaris dengan kedua-dua kaki tadi. Apabila berat badan dipindah dari tangan kiri ke tangan kanan, satu tolakan yang kuat dilakukan dari kaki kiri ke tangan kanan. Kaki kiri bebas dihayun ke sisi dan naik ke atas memandu pergerakan. Berpusing seperti roda sambil badan dikilaskan dan berpusing 90 darjah dengan kaki dan tangan diluruskan. Kaki dibuka bagi pengawalan imbangan. Sebaik saja kaki kiri bebas, ia diluruskan dan mengikut jejak kaki kanan. Badan diluruskan dan kepala dicondongkan ke belakang. Pelajar melalui kedudukan dirian tangan dengan kaki dibuka. Perlu diingat, seperti dalam dirian tangan, dagu hendaklah betul-betul tegak di atas hujung jari tangan dan ibu jari kaki betul di atas tengkuk. Apabila berat badan dipindah ke atas tangan kanan, satu tolakan dilakukan oleh tangan kiri dengan kuat. Ketika badan jatuh ke sisi dan pusat graviti melintasi dan melebihi bahu kanan, tangan kanan akan menolak ke atas dengan kuat. Tolakan dengan tangan kanan dan hayunan kaki kanan akan membawa bahagian atas badan naik dan turun ke bawah. Badan semasa ini akan menunjukkan kedudukan tegak. Pendaratan pada pangkal jari-jari kaki kanan dengan jarak kira-kira 0.6 meter dari tangan kanan. Kaki kiri kemudian mengikut untuk menamatkan pergerakan dan keadaan berdiri kangkang. Mendarat juga dilakukan bagi pergerakan putar roda sambil berpusing 90 darjah. Kaki rapat dan menghadap tempat lakuan permulaan. Ulang pergerakan ke arah sisi kanan pula. Paling penting ialah kedudukan tangan dan di lantai. Kaki di lantai hendaklah berada dalam satu baris lurus dari masa permulaan hingga tamat pergerakan. Bagi kesalahan putar roda pula, kesalahan yang kerap kali dilakukan ialah kaki tidak lurus semasa melakukan putaran. Melakukan dirian kepala. Yang pertama, kepala dan tangan membentuk segitiga sama. Yang kedua, kaki diluruskan dan gerakan dibuat pada hujung jari kaki. Yang ketiga, tangan menekan kuat ke atas lantai. Yang keempat, perlakuan dirian kepala bermula. Yang kelima, apabila kaki meninggalkan lantai, kaki dibawa ke kedudukan dirian kepala. Lutut dan badan dirapatkan. Semasa dirian kepala,
Kaki dan belakang badan diluruskan. Kesalahan yang kerap berlaku Video semasa ini melakukan memaparkan dirian kepala. aktiviti Yang pertama, dirian meletakkan kepala. dahi terlalu rapat dengan tangan. Yang kedua, kaki tidak lurus ke atas masa melakukan dirian kepala, di mana kaki itu bengkok sedikit ataupun dia tidak di hujung kaki dia tidak lurus yang begini, dia cuma hanya yang begini.